Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syah daripada Tekap. So, hari ini saya akan menerangkan perjalanan pertandingan Sains Silik Kreatif 2021. Okey, jom kita tengok. So, untuk makluman, pertandingan Sains Silik Kreatif ini dianjurkan oleh Tekap dan ini merupakan tahun kedua PSCK dijalankan di Malaysia. Okey, so apa butiran berkenaan tarikh, tempat dan tema pertandingan? Okay. So kita mula dengan pendaftaran lah. Pendaftaran pada 5 Februari hingga 12 Mac. Okey, kita buka pendaftaran untuk seluruh warga sekolah rendah. Jadi bermula daripada darjah 1 sehingga darjah 6. Kenapa? Sebab kita ada dua kategori, iaitu kategori junior untuk pelajar tahap 1 dan kategori senior untuk pelajar tahap 2. Okey. So, seterusnya apabila sekolah telah mendaftar, setelah pendaftaran ditutup, kita akan adakan satu sesi webinar bersama dengan guru sekolah yang bertugas lah, guru yang diincarjkan untuk memaskini maklumat kepada pelajar. Kita akan adakan sesi taklimat untuk berikan dengan butiran lebih lanjut berkenaan pertandingan. Okey, bila pertandingan akan dijalankan? Pertandingan akan dijalankan secara berperingkat. Kita akan mula dengan peringkat zon yang mana dalam tempoh pertandingan peringkat zon itu adalah pada 5 April hingga 15 April. Jadi kita akan keluarkan jadual kepada semua sekolah yang terlibat dan bila masa dan hari pertandingan akan dijalankan. Jangan risau, walaupun kita kata pertandingan ini didaftarkan di bawah sekolah, pelajar, ibu bapa tak perlu risau untuk datang ke sekolah kerana pertandingan ini boleh dibenarkan untuk dijalankan di rumah selagi mana kita belum dapat arahan daripada pihak KPM bahawa pelajar boleh masuk ke sekolah. Okey, jadi jangan risau ya. Okey, so untuk tema peringkat zon, kita akan adakan tema sains dan gunung berapi. Okey, so tak lamalah dengan tema tahun lepas. Tahun lepas kita sains di sebalik buih sabun. So kali ni kita tukar tema baru, ada sains dan gunung berapi. Okey, dan untuk pertandingan ni, setiap pelajar yang mendaftar akan mendapat kit eksperimen masing-masing. Jadi tak perlu risaulah nak kena kongsi ke, nak kena berebut ke, sebab masing-masing ada kit masing-masing. Jadi masing-masing ada peluang untuk buat dan explore eksperimen yang akan diberikan. Okey, last sekali kita ada fasa terakhir iaitu peringkat kebangsaan yang kita akan jalankan pada 20 Mei hingga 23 Mei. Okey, itu tarikh yang kita tetapkanlah. Apa-apa sebarang perubahan akan datang, kita akan sentiasa maklumkan kepada guru yang terlibatlah supaya mudah proses dia. Bukan kita tak nak berurusan dengan ibu bapa, tapi cuba bayangkan kalau mana ada beribu peserta yang mendaftar, kami takut nanti kami terlepas pandang untuk update kepada ibu bapa ataupun kita pun faham ibu bapa sibuk. Jadi kita mudahkan proses, kita bagi ruang kepada guru untuk guru yang menyampaikan informasi. Sebab guru lebih dekat dengan para penjaga kan berbanding dengan kami. Jadi lebih tahu macam mana cara terbaik untuk menyampaikan informasi yang diberikan. Okey, supaya tak ada salah faham lah nanti. Dan lagi satu, pertandingan ini dijalankan dalam dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi jangan risau kalau tak familiar dengan bahasa Malaysia, boleh jawab dalam bahasa Inggeris. Dan manual semua pun akan disediakan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay, alright. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, semua orang masuk. Bila namanya pertandingan, akan ada hadiah. Apa hadiah dia? So, kat sini saya nak highlight hadiah utama sajalah. Hadiah utama dia, jangan risau menang ke kalah ke, semua orang ibaratnya dalam pertandingan ni dah dapat hadiah. Kit tu masing-masing dah dapat, boleh jadi hak milik masing-masing, boleh simpan dan boleh buat lagi. Itu je, ibaratnya pertandingan ni semua orang dapat hadiah. Tapi apa hadiah utama dia? Okey, hadiah utama dia, pemenang tempat pertama untuk kategori junior dan pemenang tempat pertama untuk kategori senior akan mendapat set robotik. Okey, set robotik kita bagi robot tu bukan dia boleh bina, tapi dia juga boleh program dan boleh gerak, boleh buka juga buat benda lain, bergantung kepada kreativiti. Kita ada sediakan manual juga. Dan selain daripada itu, sekolah bagi pemenang utama akan mendapat bengkel robotik percuma. Bengkel robotik percuma secara atas talian. Maksud dia yang jadi juara ni bukan saja awak dapatkan hadiah untuk awak dapatkan hadiah juga untuk sekolah. Untung tak untung. Selalu sekolah dapat hadiah plug saja. Tapi jangan risau, plug pun kita bagi, medal pun kita bagi.
Sijil pun kita bagi. Sijil dekat cikgu pun ada. Okey, semua ada. Jangan risau. Kita cuba yang terbaik untuk bagikan pengalaman yang berbeza bersama kami melalui PSCK 2021. Okey. Alright. So, ramai yang bertanya macam mana proses pendaftaran. Okey. So, dekat sini proses pendaftaran saya akan kongsi bersama guru dan juga ibu bapa macam mana mudahnya untuk mendaftar pertandingan PSCK 2021. Okey, kita dah tahu bagaimana proses pendaftaran sebagai ibu bapa, sebagai guru dan juga sebagai pelajar. So, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan boleh hubungi. Kita ada sediakan 2 nombor dekat sini. Okey, nombor Cik Ida boleh hubungilah nombor yang tertera dan juga nombor saya sendirilah Syah. Okey, dekat pada nombor yang tertera. Apa-apa boleh hubungi kami. Mohon beri masa kepada kami untuk menjawablah segala pertanyaan ataupun menjawab panggilan telefon ya, sebab perlu faham ada banyak panggilan yang masuk, jadi kita kena take turn lah nak menjawab tu. Okey. Tapi jangan risau, kami akan cuba yang terbaik untuk membantu semua orang. Okey, so kita nak dedahkan sedikit lah berkenaan pertandingan peringkat zon. Sains dalam guna berapi, apa pertandingan tu sendiri. Okey, so proses pertandingan. Okey, bila kita kata pertandingan ini adalah pendaftaran di bawah sekolah, jadi kita ada letakkan beberapa syarat lah, iaitu jumlah minimal 20 orang. Kalau ada sebarang masalah, jangan risau, hubungi kami dulu. Kami akan cuba yang terbaik untuk bantu. Bantu cikgu, bantu ibu bapa, mana yang boleh bantu, kita cuba bantu. Yuran pertandingan adalah RM50 bagi setiap pelajar. Okey, RM50 bagi setiap pelajar. Dan pembayaran dan pendaftaran perlu dilakukan oleh guru dan kit pertandingan akan dihantar ke sekolah. Okey, dan guru yang terlibat perlu berada ketika hari pertandingan. Terlibat di mana? Mestilah secara atas talian melalui Zoom. Okey, penghantaran kit akan dihantar ke sekolah. Okey, kita akan bagi secara berkala. Jangan risau, kita akan sentiasa update kepada guru yang terlibat. Okey, pada hari pertandingan, okey, perlu memastikan segala informasi telah diterima. Informasi itu kita akan bagi melalui webinar. Okey, kita akan menggunakan Zoom sahaja ya. Kita tak pakai Google Meet. Kita pakai Zoom. Kita pakai Zoom bersama pihak penganjur. Dan untuk pemilihan pemenang, dia punya proses dia senang je. Pelajar kena buat eksperimen, lepas tu buat laporan kreatif dan kemudiannya hantar. Lepas tu juri profesional kita akan nilai dan dari situ kita akan pilih pemenang yang akan masuk ke peringkat akhir. Alright. Ini pun saya dah bagi tahulah. Dah imbas semua, clear, kita boleh baca, juri boleh baca, kita akan saring dan kita akan announcekan pemenang yang layak ke peringkat akhir tu melalui Facebook Tekap. Bila dah menang, apa yang akan dapat? Kita akan hantar kit yang baru. Hantar kit. Okay. Oh, boleh. Sebelum tu, tarik. Okey, so saya merupakan ibu bapa. Jadi, apa tindakan saya? Okay. So, saya perlu rujuk kepada pihak sekolah kalau saya nak mendaftar anak saya. Dan andai kata kami tak dapat apa-apa information ataupun maklumat daripada pihak sekolah, jadi saya akan terus berhubung dengan pihak Tekap. Bagaimana proses pendaftaran andai saya adalah seorang guru sekolah? Jadi, pertama sekali apa yang perlu saya buat adalah melakukan hebahan tentang pertandingan ini kepada pelajar. Seterusnya, saya kena kutip dulu yuran pendaftaran pelajar dan maklumat yang diperlukan. Segala maklumat yang diperlukan pastikan lengkaplah untuk proses pendaftaran nanti. Dan selepas mengutip yuran, saya akan tubuhkan satu grup pertandingan untuk memudahkan komunikasi antara saya dan juga penjaga. So, saya akan create satu grup untuk masukkan semua ibu bapa yang menyertai pertandingan ini dalam grup itulah. Jadi seterusnya, dah kutip yuran, dah buat grup, saya akan melakukan pendaftaran dan pembayaran yuran yang telah dikutip sebelum tarikh penyertaan ditutup. Dan seterusnya, saya akan tunggu confirmation dari pihak Tekap tentang pendaftaran yang telah dibuat. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada tempoh pelaksanaan hari pertandingan lah. Okey, untuk makluman kita akan beri 3 jam kepada peserta untuk menyelesaikan segala tugasan yang diberikan. Jadi apa yang kena buat? So sebelum pertandingan bermula, kena pastikan kena menggunakan laptop ataupun telefon pintar. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom kerana pertandingan ini
cara atas talian. Jadi peserta ibu bapa perlu menyediakan segala kelengkapan yang diperlukan lah. Andai kata kita bagi tahu kena sediakan gunting, seletik ke gam macam tu, kena sediakan lah. Okay. Dan peserta perlu memakai baju sukan sekolah. Andai kata ketika pertandingan dijalankan, kita telah mendapat kelulusan daripada pihak KKM ataupun KPM untuk masuk balik ke sekolah, maksudnya pertandingan perlu dijalankan di sekolah. Tapi selagi mana kita belum dapat kelulusan untuk menjalankan pertandingan di sekolah ataupun tak boleh masuk kat sekolah, semua peserta akan menjalankan pertandingan di rumah sahaja, di rumah sahaja. So jangan risau. Guru masih akan terlibat, guru pembimbing masih akan terlibat dan masuk ketika hari pertandingan untuk memantau ataupun tolong periksa pelajar mana yang terlepas ataupun tidak memasuki pertandingan pada hari itu. Sijil hanya akan diberikan jika pihak penganjur menerima salinan report, salinan laporan kreatif peserta ya. Kalau katakan daftar saja lepas tu tak masuk pertandingan, tak buat, kita minta maaf, kita tak dapat nak berikan sijil. Okay. So ketika hari pertandingan, bila dah masuk, digalakkan untuk masuk 10 minit lebih awal. Contoh kalau mula pukul 9, masuk pukul 8.50 pagi. Jadi bila pukul 9 kita akan mula dan kita akan mula bagi taklimat lah, taklimat pendek. Maksimalnya dalam 15 minit macam tu. Kita akan terang semula apa yang perlu dibuat, kita akan cuba semak semula apa barang yang ada supaya ketika proses pertandingan dah mula betul-betul nanti tak akan ada sebarang masalah lah. Okay, dan peserta tidak dibenarkan untuk meninggalkan kamera. Jadi sebab tu kita nak bagi tahu barang-barang semua kena sediakan. Okay. So untuk dari segi kamera juga, kita sepanjang pertandingan memang kamera akan dibuka dan peserta kena melaraskan kedudukan kamera tu mengikut kehendak pihak penganjur. Selagi mana pihak penganjur tidak berpuas hati, kena follow lah, kena tengok. Kita nak kena tengok juga, bukan tengok muka sahaja. Kita nak tengok juga apa yang nak buat. So kena betulkan lah. Kita akan guide macam mana untuk betulkan. Jangan risau lah. Okay. So bila kata pihak penganjur dah beri kelulusan untuk bermula, okay, di sinilah baru peserta akan dibenarkan untuk membuka kotak kit eksperimen tersebut dan mula bereksperimen. Okay, peserta perlu melakukan semua eksperimen diberikan dalam satu kotak. Minima eksperimen yang ada adalah dalam 5 eksperimen. Jadi 5 eksperimen itu perlu dilakukan dan peserta perlu mencatatkan hasil eksperimen yang diperolehi. Okay. Jangan risau kalau kata pelajar tahap 1 belum mahir lagi sains semua. Kita ada sediakan manual kita juga ada dalam 2 bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi tak ada masalah, hanya perlu follow ikut apa yang ada di dalam manual dan catatkan hasil. Tengok, buat pemerhatian, observation, apa yang terjadi apabila perkara itu dilakukan. Okay. Macam mana manual disediakan dalam 2 bahasa, pelajar dibenarkan untuk mencatat laporan kreatif, merekod laporan kreatif mereka dalam 2 bahasa juga. Kena pilih salah satu bahasa lah. Kalau pilih bahasa Malaysia, semua kena tulis dalam bahasa Malaysia. Kalau pilih bahasa Inggeris, semua kena tulis dalam bahasa Inggeris. Kita tak nak campur-campur, tak nak short form semua lah ya. Okay. Last kali, bila dah siap buat eksperimen, okay, masa masih ada dalam tempoh 3 jam tu, peserta kena membuat laporan kreatif lah. Okay, berlaporan kreatif berdasarkan hasil eksperimen. Jangan risau, kalau kita kata ada 5 eksperimen, tidak bermaksud kena membuat rekod untuk ke-5 eksperimen. Pelajar atau peserta hanya perlu memilih satu sahaja eksperimen terbaik yang paling mereka faham, yang paling faham dan boleh diterangkan dengan baik untuk dimasukkan di dalam laporan kreatif. Okay. Lepas dah buat selesai, perlu mengimbaslah laporan tersebut dan hantar kepada pihak penganjur. Macam mana nak hantar kopi ke? Jangan risau, tak perlu. Hanya scan sahaja dan hantar melalui link Google Form yang kita akan beri. Semuanya kita permudahkan. Sekarang zaman teknologi, tak perlu nak post lah. Jadi imbas. Macam mana nak imbas? Kalau tak ada printer, tak ada scanner, jangan risau. Kita siap sediakan langkah-langkah macam mana nak imbas, nak scan menggunakan telefon pintar. Jadi jangan risau ya. Semua ada dia punya solusi dia. So
saya nak share lagi sekali hadiah utama. Ada kata terlepas pandang. Kita ada hadiah robotik dan hadiah bengkel untuk yang pemenang utama. Untuk pemenang kedua, ketiga, kita akan berikan masih akan dapat pingat. Sekolah masih akan dapat plug. Dan hadiah-hadiah lain adalah science kit lah. Kita akan bagikan science kit yang berbeza lah tema dia. Okay. So, saya rasa sampai situ saja penerangan. Harapnya jelas. Kalau tak jelas, boleh hubungi pihak kami. Dan kami ucapkan selamat datang untuk semua guru, ibu bapa dan peserta kepada pertandingan Sains Cilik Kreatif 2021. Kami menunggu penyertaan anda tahun ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan